A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah. Terima kasih saudara Jasni Azmat pensyarah kanan daripada UUM. Terima kasih. Yang keduanya apa? Syahida Syakirin Syuhada Syakirin. Joha Joib siapa lagi tu? Joha Joib, Nani Triana, Umuliana, Siti Salmia, Rosna binti Juzan, Naim Cik P, lepas tu Puan Hajar Zainun daripada Singapura dah datang, Lenin Nazira, Ani Sofia, Azina Hafizah, Mahwa Ratnal Mahwa mana tadi? Umu Laina, Suhaimi Ismail, Jazi Jasmani, Alam Ahmad, Subila Maddin, Aliria, Patch Adam Story. Wah, tu dia. Nurin Nur, Suryati dah masuk. Cikgu Kutun Mulin pernah masuk. Ezrina Adam, Arafat Amin, Mumtaz Begum dah masuk. Aidah binti Muhammad Kasim, Suryati dah tadi. Zurena Muhammad Isa pun ada, kawan kita ni. Fidah Roki ada, Jamilah Johari, Amira SC, Erin Mat Said, Ita Ramli, Mawa Eli tadi, Rusdi Amir Nudin, Cikgu Mutanuddin masuk lah, lewat sikit je, tak lewat pun. Johar Joib, Muhammad Faiz, Masyita Zainal, Muhammad Isyak Osman. Oh ya, tolong like dan share, wow, dah 174 like dan share 170 masuk kelas 192 like dan share dengan serba ramai kawan kita Jangan seorang dua je. WhatsApp group kita ada 10, hantar pada 10 supaya ramai yang dapat join. Mudah-mudahan dapat manfaat sebab FB telah kurangkan dia punya notification kepada 50% saja. So sangat berkurangan, tapi dengan sebab ramai yang share, subhanallah masih tinggi lagi yang boleh masuk kelas sampai beribu-ribu lah biasanya masa kita live ni ada sekitar 18, 19, 20 ribu yang masuk kelas, yang dapat hadir ataupun dapat notification. Dan subhanallah mudah-mudahan pahala dapat So 214 dalam kelas, 215 dah share. Dia ikut janji memang dah boleh start dah ni. Nurizan Sulaiman, Najwa Irdina, Nurizan Ahmad dah masuk, Nurlinda Mat Ani, Lady Bird move on. Lepas tu Mariam Muhammad, siapa, Mun Maisma, Ramini Hussein, Zubaidah Yusuf, Basirah Mutalib, Nur Afika, Syamsiah Abdul Samad, ramai Saya Abdullah, Hafiz Aziz, Aliza Liza, Ita Ramli, Cik Asia, Wati Yung, Umulaina, Zaitun Zai, Asma Matnuh, Waridah Kayamas, dan yang lainnya lah Raziana dan sebagainya. Baik, topik kita sambung semalam Kita akan sambung semalam insya-Allah. Semalam kita membicarakan tentang jom perkasa gaya hidup sihat melalui kita punya hubungan sosial, amalan sosial. Sebab kita sentiasa berkawan. Ingat, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. So before that, happy birthday untuk mereka menyambut hari lahir hari ini. Dan cucu tu apa? Nur Asya hari ini genap 6 tahun. Malam tadi Tok Abah ucapkan happy birthday pukul 11.55. Pukul 12 keluar kek quick. Mereka keluarkan kek malam tadi pukul 12 malam. Masya Allah, budak ni memang nocturnal. Pukul 6 tahun Asya jadi kakak yang baik, jadi share yang baik. Mudah-mudahan very smart, beautiful girl. So dan yang samalah dengan anda semua. Anda yang menyambut hari lahiran ni, happy birthday to you, happy anniversary, happy working day untuk yang bekerja, happy service day untuk mereka yang dah bersara, dan masih banyak lagi aktiviti untuk beri khidmat pada orang lain. Tahniah
So please like dan share dengan seramai mungkin orang. Dan untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah jawab Masudur Rahman ya. Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu. Yang ucap selamat pagi, I reply good morning to you. Muhammad Nasib, Syikin Sani, Nurin Arifin, Zarul Ismail, Puspa Tahir, ya, Zaliha Baharudin, ya, dan yang lainnya Jawada. Baik. So semalam Tok Abah berhenti kat nombor 7 ya. Sebab Tuhan itu ganjil, ya, kita berhenti kat nombor 7. Ya, nombor 7. Okeylah, Tok Abah senaraikan ya. Tok Abah just mention in brief. Apakah yang telah kita bincangkan semalam? Kaedah untuk memperkasa gaya hidup sihat dengan amalan sosial. Jadi orang yang lebih baik, yeah, so then we attract good people. Sentiasa cari kawan baru dengan menjadi kawan. To have many friends, be a friend. Nombor 2. Nombor 3, sentiasa doakan kawan dalam diam. Kita doakan kawan dalam diam diaminkan oleh malaikat daripada langit ya. When you pray for your friends in silence, the angel from the heaven will come down and say amin. Ya, dan malaikat doakan kita juga. Tanya pada mereka yang dapat sedekah subuh, masih boleh sedekah subuh ni, sedekah subuh, dan mudah-mudahan akan didoakan oleh para malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah subuh untuk mendapat melimpah ruah rahmat. Yang keempat, bantu kawan dengan apa cara yang mampu. Help our friends in whatever possible ways that we can afford. Ya, dengan barangan, dengan aset, dengan doa, dengan nasihat, dengan khidmat ya. Terutamanya mereka yang dah jadi mangsa banjir dan sebagainya ya, kita bantu ya setakat yang kita mampu. Sebab jangan takut ya, Allah akan tolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. We help others sincerely, God will send his army to help us insya-Allah. Nombor 5, pecahkan tembok pemisah antara kawan. So jangan kita jadi batu api ya. Dalam WhatsApp group kita kadang kita take side pula ya. Tok Abah pernah larikan diri daripada grup WhatsApp sebab mereka cuba nak membawa idea yang memecah belahkan. Umur dah 70 tahun masih nak bercakap tentang politik lah, apalah, mengarut ya. Bolehlah cakap politik dan WhatsApp yang spesifik nak bincang politik lah. Ini dengan kawan-kawan sekolah, kawan-kawan lama, kita nak buat union, kita nak reunion, kita nak buat persatuan, kita nak menggerakkan, tapi bercakap tentang politik sampai bertengkar, sampai bergaduh, sampai berpolemik, wasting time lah. Yeah, guys, yeah, our life is short. Life is very short. Make it beautiful. Make it really beautiful by being kind. Janganlah sibuk nak memecah belahkan ya. Ada pula yang batu api tu pecah. Jadi pecahkan tembok pemisah. Break down the barrier that split us. Nombor 5. Nombor 6, nasihatkan kawan untuk kebaikan. Nasihatkan kawan untuk kebaikan. Dan yang 7, last yesterday was cari program atau projek yang dapat menyatu padukan kawan-kawan. Ya, projek sosial, projek NGO, projek kebajikan, games ya. Buat katang tu family day ya, ataupun buat mini reunion kalau tak dapat besar-besar pun ya. Buat untuk orang Islam, buat majlis tahlil ke, bacaan Yasin dan sebagainya ya. Ada orang buat apa tau, menonton filem secara webinar sama-sama. Jom kita tengok ya. Filem yang tertentu lah, filem yang baik-baik, mereka sama-sama dalam WhatsApp group tengok ya, movie yang sama serentak. Wow, nice ya. Lepas tu mereka berinteraksi. Itu nombor 7 semalam. Hari ni kita sambung. Oh, sebelum tu Tok Abah selalu lupa ya. Program kita dibawakan FB Live kita pagi ni dibawakan oleh oleh webinar yang Tok Abah akan kendalikan malam ni. Today is the day. Today is the D-Day, 29 Disember. So malam ni Tok Abah punya webinar 8.30 malam, iaitu membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Dah ramai yang mendaftar, tapi kata Cik Nur Ashikin, person in charge, dia kata boleh nak mendaftar. Hari ni last day lah. Nak mendaftar boleh untuk dapatkan link dan dapatkan nota dalam bentuk PDF. Masih sempat ya, kalau untuk mereka yang nak mendaftar ya. Tapi memang dah ramai dah. So I'm excited untuk kita panjang umur malam ni. 8.30 malam Tok Abah akan ke studio kecil Tok Abah di Pejabat. Sampailah pukul 10.30 11 malam ya, kita soal jawab bagaimana nak bentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Kita akan discuss what are some of the common mistake, kesilapan lazim yang kita lakukan, yang kita tak sedar, menyebabkan kurang ceria, kurang bahagia. Ya, rumah tangga yang bahagia kena we work at it. Jangan kata alah
dah 20 tahun kahwin, 30 tahun, 40 tahun, apa lagi? Jangan, ya. So jom kita cari jalan lah. Cari jalan sikit-sikitnya, which one small effort will make a quantum leap in our life, insyaAllah. Ya. So our life is so short. Make it beautiful, make it good, make it cheerful, make it happy. Ya. Dan of course, Tok akan bagi petua, ya, bagaimana nak merangsang rumah tangga agar bahagia. Lepas tu kesilapan lazim dalam mendidik anak, ya, dan and then how to really kata tu spruce up, ya, how to boost kita punya didikan supaya anak-anak kita juga ceria dan bahagia. Nabi bersabda, berlaku adillah kamu kepada semua anakmu walaupun dalam memberikan ciuman. Nak cium anak pun kena adil, every anak. Tapi jangan pula lah, apa nama, secara askar, satu anggota platoon buat silap, satu platoon kena run round the field, satu platoon 30 orang kena pump, buat pumping 10 kali, sebab satu buat silap. Ni nak buatkan peer pressure ataupun nak menyatukan platoon. Itu cerita lain. I was in the Reserve Officer Training Unit, ROTU, ya. Jadi kita fahamlah, ya, kaedah dalam tentera, ya, untuk disiplin dan semangat, kekitaan, ketaatan, ya. Memang united, memang you fight for each other, ya, you fend for each other. Okay, alright. Nombor 8. Nombor 8 hari ini sambung. Oh, program kita juga dibawakan oleh, selalu lupa, ya. Ini pun menarik ni. Malam tadi Tok Abah siapkan lagi nota, ya. Tiap-tiap malam sekarang tengah repair nota untuk webinar pada 8 Januari, iaitu membantu anak-anak belajar di masa pandemik. Tok Abah dah kendalikan ini secara tertutup kepada beberapa sekolah dan pusat-pusat tuition, dan respon daripada mak bapak dan para guru dikatakan sangat luar biasa, sangat baik. Yang benda-benda yang sangat penting yang kita terlepas pandang, yang kalau mak ayah dan para guru lakukan akan merangsang anak-anak untuk attend PDPR ke, nak pergi sekolah dengan bersemangat ke, belajar dengan cara yang lebih fokus, lebih seronok, ya, dan lebih berkesan. Ni yang nak share malam ni. Bukan malam ni, ya, pada 8 bulan Januari, hari Sabtu, pukul 10 pagi sampai 12 tengah hari. Iaitu membantu anak belajar di masa pandemik ataupun endemik ni, supaya anak-anak kita dapat maju ke depan lebih baik daripada orang-orang lain ataupun daripada kawan setaranya, kawan sebayanya, supaya dia ada head start. Gitu, ya. Jangan lupa like dan share 8 hari bulan Januari. Dan of course kita punya program sentiasa dibawa oleh Tabung Korban. Untuk mereka yang nak buat ibadah korban pada musim yang akan datang ni, kita tak mampu nak bayar selepuk, kata orang, jom kita menabung melalui Tabung Korban. Ada link kat atas tu, ya, link kat komen pin kat atas tu. Tabung Korban, Tok Abah jadi dutanya. Subhanallah, efficient, everything online, ya. Dipantau dia punya cara pengutipan dana oleh Bank Negara, lurus, ya. Lepas tu ada panel syariah Ustaz Ato'a, dan dibantu, ya, oleh rangkaian hypermarket Maidin untuk pengedaran ataupun pengagihan daging korban. Subhanallah, fantastic. Okey, cukup. Kita kena buat kita punya tanggungjawab. Nombor 8, tip nombor 8 untuk memperkasa gaya hidup sihat melalui amalan sosial, ialah perubahan sosial, ialah dengan menggembirakan hati kawan-kawan dan orang lain. Make others happy. All my teachers told me when I was young. Dia kata apa? Muhammad Fadilah, to be happy, make others happy. To be successful, help others to succeed. Nak gembira, gembirakan orang lain. Nak berjaya, bantu orang yang berjaya. Nak dapat bantuan, kamu bantu orang lain, ya. Nak dapat kawan baik, kamu jadi orang yang baik dan kawan yang baik, ya. Saya tak adalah kawan, tak ada orang nak berkawan dengan saya, sebab awak tak nak berkawan dengan orang, ya. Kalau nak tunggu orang berkawan dengan awak, susah. Tapi kalau awak nak berkawan dengan orang lain, there is nobody to stop you. Buat kawan dengan orang lain, dengan cara yang munasabah. Kena belajarlah, cari jalan untuk gembirakan kawan-kawan dan orang lain. Apa cara yang munasabah? Because everybody has their own way of being happy and cheerful. Kadang-kadang cari mudah je lah, belanja orang minum. Kadang kawan-kawan masjid, kawan-kawan surau, ya, habis ni pesara-pesara ni ataupun orang yang tak pesara pun waktu cuti hujung minggu, lepas je sembahyang subuh, lepas ada kuliah subuh ke whatever, lepas siap duha, jom mencanai kita, ngeteh. Kalau kat Bangi tu, ramailah geng, ya, bawa
ya, satu kereta, dua kereta, ya, pergi ke kedai mamak, kedai Melayu, kedai Jawa, kedai kalau tengah hari tu Mak Kimbong, kalau kat Bangi tu Mak Kimbong, kami yang popular, ya. Anak Tok Abah pun sibuk ke Mak Kimbong, cucu pun dah tahu Mak Kimbong, Tok Abah, Mak Kimbong best katanya. Tok Abah belum sempat lagi nak ke Mak Kimbong. Kawan-kawan dah ramai ajak dah. Cari jalan untuk gembirakan kawan-kawan dan orang lain, ya. Belanja minum, makan. Salah satu golongan yang dirindukan oleh syurga ialah orang yang suka belanja orang lain makan. Subhanallah, ya. So you won't lose lah. You belanja orang makan, maka Tuhan akan balas dengan ramailah orang akan belanja awak. Don't worry lah, ya. Don't worry, ya. InsyaAllah akan dapat kehebatan, kecurangan, ya. So like dan share, ya. So yang share dah 439, Masya Allah. Yang masuk kelas 377, ya. Yang bagi komen dah 388. Terima kasih banyak-banyak. Like dan share, like dan share. Jom kita jadikan dapat masuk kelas 500 orang. Ni tak pernah berlaku ni. Ujung-ujung ni paling ramai pun 200, 300. Hari ni dah 388 masuk kelas. 440 orang share. So share lagi. Jangan awak share dengan satu grup ataupun satu orang. Share dengan ramai-ramai. Ada seorang kawan tu, ya, dia share dengan paling kurang 15 orang kawan dia. Tiap-tiap kali. 399 dalam kelas sekarang ni. 441 share. So tolong share, like dan share dengan kawan-kawan kita supaya dapat tak apa, baru tambah satu point aja. Masih lama lagi kita nak bincang ni. Okey, nombor 8, cari jalan untuk gembirakan kawan. Itu satu tip untuk memperkasa gaya hidup sihat secara amalan sosial. There are many ways to have a healthy lifestyle. Ya, yang telah kita bincangkan dulu ialah dengan secara fizikal, makanan, exercise, pakaian, warna, ya, itu dah lepas. Kali ini gaya hidup sihat dengan amalan sosial. Lepas tu kita ada gaya hidup sihat melalui amalan amalan rohani, amalan ekonomi, macam-macam cara gaya hidup sihat ni. Bidang dia luas. Kita akan bincang lah, ya, dari masa ke masa, insyaAllah, ya. Okey, nombor 9. Nombor 9 ni pun untuk mereka sekarang ni pun relevan lah, ya. Pada bila-bila masa relevan, ya. Ziarah jiran, ziarah kawan, ziarah orang sakit, ziarah saudara mara. Kalau saudara mara tu yang ada pertalian darah, kita akan memperkasa silaturahim. Silaturahim bermaksud menyambung hubungan dengan mereka yang ada pertalian darah, ya. Rahimin, ya, ada keturunan lah, ya. Dari segi pertalian darah, ya. So dengan kawan-kawan pun yang tak ada pertalian darah pun, kalau kita perkasa hubungan pun dapat pahala. Ini kan pula dengan ahli keluarga. Barang siapa yang memperkasa satu rahim akan dibuka pintu rezeki dan dianjakkan tarikh ajal, panjang umur. Lebih kurang mafhum hadis, ya. Ziarah ziarah jiran, ziarah orang sakit, saudara mara. Malahan malam tadi punya kelas, Tok Abah ada kelas fiqh dengan Pius Salman, kena ditunda, kena dipospon pada hari Jumaat malam sebab Pius Salman menziarah, ya, sambil membantu, ya, mangsa banjir Talas Tok Abah di kawasan Pahang, sambil membawa bantuan dan juga khidmat. Ini pun satu waktu sekarang pun sangat relevan lah untuk ziarah sambil membantu, ya, orang muda-muda yang bertenaga macam Tok Abah umur 70 tahun ni, bantu dengan doa dan juga mungkin aset yang lain, tapi dari segi tenaga tak larat sangatlah, ya. Sikit-sikit mampulah, ya. Nak berjalan pun sakit lutut. Orang remaja purba yang umur 70, ya. Tapi no excuse. We still can serve, ya. We can still serve within the limitation that we have, but the resources that we still have, kita boleh membantu, ya. So ziarah kawan, orang sakit, saudara mara. Bila kita keluar rumah untuk ziarah jiran, ziarah kawan, saudara mara, ya, ataupun ziarah orang sakit, ziarah orang yang kena mangsa banjir dan sebagainya, setiap langkah kita keluar niat ziarah tu dapat pahala. Setiap langkah dapat pahala. Mudah-mudahan dosa gugur dan doa orang yang berziarah ni makbul. Subhanallah, ya. So sangat besar ganjaran orang yang ziarah ni. Di samping memperkasa gaya hidup sihat melalui amalan sosial. Wow, kita membentuk satu rahim, membentuk persahabatan, ya. Lepas tu dapat pahala, memperkasa image diri, ya, dan sebagainya. Membuang sifat sombong, silo mentality, pentingkan diri sendiri, ya. Nak tolong orang yang mangsa banjir, awak tidak mementingkan diri sendiri,
membuang sifat kedekut, membuang sifat bakhil, membuang sifat silo mentality. Dahsyat ya. Dengan satu amalan, banyak perkara baik akan berlaku. So, tahniah untuk mereka yang menjalankan yang kerja. Ada ramai ya, sahabat-sahabat dari Kelantan ya, orang Jeli, orang Kuala Krai ya, bertrak-trak, berkereta-kereta, berpick-up 4x4 ya, dengan bendera Kelantannya datang ke Selangor untuk membantu. Sebab dulu masa banjir, orang Selangor datang tolong mereka. So sekarang bukannya Kuala Krai saja ya, tetapi seluruh Kelantan hantar sahabat-sahabat dari Kelantan untuk membantu orang Selangor. Terima kasih sahabat-sahabat dari Kelantan, dari Johor. Ya, dari Johor pun datang ya, menolong orang Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Sebab orang Johor biasa bukanlah ketawa tu ya, dengan banjir. Orang Kelantan Terengganu biasa. Orang Selangor tak. Orang Selangor tak biasa dengan masalah banjir. Kau ada pun flash-flood sikit-sikit. Tapi kali ni orang Selangor parah. Ya, jadi ramai sahabat daripada luar negeri ya, daripada Johor sampai ke Kelantan ya, turun membantu orang Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Ini satu gaya hidup sihat secara amalan sosial dan spiritual. Dahsyat ya, dengan bawa bantuan, dengan bawa peralatan untuk mencuci rumah, dengan membawa baju yang terpakai ya untuk persalinan. Sebab ramai orang yang di Selangor ni, di tempat lain pun samalah ya, yang hilang rumah, hilang semua, selai sepinggang ya, rumah kosong, ada rumah pun hanyut, hilang. Ramai tinggal tangga je, tangga batu je yang tinggal. Subhanallah, sedihnya ya. Itulah mereka sangat-sangat memerlukan bantuan, sokongan, doa dan juga khidmat bantuan ya. Of course pihak kerajaan membantu, tapi setakat manalah ya. Semalam tengok berita 34,000 orang yang ditempatkan di PPS, Pusat Perpindahan Sementara ya, 34,000 orang, seorang dapat 1,000, 34 juta telah dikeluarkan untuk membantu secara one off ya, bantuan one off dari pihak kerajaan. RM1,000 seorang. Kerajaan negeri pula tambah 1,500 dekat Selangor, kat tempat lain ya, memberi bantuan-bantuan ya. Lembaga zakat Selangor memberi bantuan, pusat zakat wilayah memberi bantuan, dan macam-macam pihak memberi bantuan. Syukur, terima kasih ya. So inilah dia, bila kita ditimpa dengan ujian, kita akan lebih bersatu dan lebih dapat dorongan dan inspirasi untuk membantu orang lain. Syukur ya. Ini satu cara gaya hidup sihat secara amalan sosial, termasuk spiritual, termasuk juga kemanusiaan, humanity. Syukur ya. Ziarah dan bantu jiran, orang sakit, saudara mara. Ingat ya, bila kita ziarah, kita yang sedang perjalanan tu diiringi oleh ribuan malaikat dengan niat yang betul. Lepas tu doa kita makbul. Dan ingat, bila kita pergi ke tempat orang sakit, kita minta orang sakit tu doakan kita juga. Maka doa orang sakit, orang yang ditimpa bencana, doa mereka juga makbul. Doa kita makbul, doa mereka makbul, kita doa mendoakan. Wow. Ya, cantik kan? Cantik, sangat cantik. So tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ya. Dan pesan Allah, bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. So ujian kepada orang yang Tuhan sayang ni ialah ujian ni lah. Makin kuat hamba itu, makin berat ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan ya akan uji hambanya setakat kemampuan hambanya untuk menanggung ujian itu. Ya. So tapi janganlah cakap begitu dengan orang yang sedang sengsara. Awak jangan sebut alah tak apa, awak kuat, ujian awak makin teruk sebab awak ni kuat. Memanglah dengan cara halus boleh sebut-sebut, tetapi ya, berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ya, yang boleh bantu, bantulah dengan doa dan dengan harapan dan dengan persahabatan. Nombor 9. So nombor 10 ialah berkaitan dengan nombor 9 tadi. Ya, so ni satu sunnah. Kita beri hadiah kepada jiran, kepada orang lain, kepada kawan-kawan. Bila kita ziarah orang, sunnahnya membawa hadiah, membawa buah tangan. Sahabat-sahabat kita, orang Hindu, orang Buddhis, orang Kristian pun kalau datang ke rumah kita kan, berziarah, ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa biskut, ada yang bawa
coklat, ada bawa roti, bawa hadiah bawah tangan. Ini sebenarnya satu amalan yang sangat baik. Itu amalan sunnah sebenarnya. So, bertukar-tukar hadiahlah kamu dengan sahabat-sahabatmu untuk satu rahim, walaupun dengan orang kaya. Kurang lebih begitu maksud hadis yang Tok Abah pernah terbaca masa muda-muda dulu. Boleh tabayun ya, check it out. Hadis tentang memberi hadiah pada kawan-kawan, pada jiran tetangga, pada orang yang kita ziarahi. So ini pun satu amalan gaya hidup sihat secara sosial. Beri hadiah. Orang tu kaya. Dia tu kaya tapi awak ada dusun. Ya, so kita bawalah rambutan kita daripada pokok kita, tak payah beli. Kita ada durian, bukan durian, musangking aja, bawalah 2-3 biji. Walaupun dia orang kaya, ya, tahu pula dia memang hantu durian, bawalah durian, ya. Jangan pula bring coal to Liverpool, bahasa Inggeris. Don't bring coal to Liverpool. Ikut sejarahnya dulu Liverpool ni bukannya you never walk alone, ya, bukan pasukan bola. Dulu Liverpool ni banyak coal, banyak batu arang, ya, coal. Ya, tak payahlah. Jangan peribahasa Melayu, peribahasa Inggeris, don't bring coal to Liverpool, artinya tempat Liverpool dah banyak coal, dah banyak batu arang batu. Peribahasa Melayu, jangan mencurah garam ke lautan. Laut dah masin, kau curah garam buat apa? Gitu, sia-sialah. Ya. Tetapi dari kacamata agama, kita beri hadiah ni bukan dia kaya tak payah bagi hadiah, kita patut dapat hadiah. Tak. Ya. Kita memberikan hadiah untuk silaturahim. Ya, hadiah yang setakat kita mampulah. Awak ziarah, awak tak mampu nak beli, awak biasa masak cucuk kodok awak terbaik, bawa cucuk kodok buah tangan. Apam memang pandai buat apam yang gebu, ya bawa apam untuk hadiah kepada orang yang kita ziarah. Wow. Ya, Tok Abah suka dapat hadiah kuih, hadiah buah-buahan, ya. Sangat suka sebab buah-buahan sehat, kuih tu baguslah untuk dessert dan sebagainya. Alright? So beri hadiah kepada jiran, orang atau orang lain atau orang yang kita ziarah untuk memperkasa persahabatan. Ini gaya hidup sihat secara sosial. Nombor 10. Sebelum Tok Abah pergi ke nombor 11 ni menarik, ya. Nombor 11 ni menarik. Tapi Tok Abah naikkan balik, ya, untuk mereka yang nak join Tok Abah punya webinar malam ni pukul 8.30 malam sampai pukul 10.30 11 malam, ya. 2,5 jam kurang lebih, membentuk keluarga yang ceria dan bahagia malam ni. Tonight is the day. Masih kata Cik Nur Rashikin, kita punya staff yang person in charge jaga program ni, dia kata masih boleh daftar hari ni, boleh dapat link dan boleh dapat nota dalam bentuk PDF, insyaAllah, ya. Semua dah cantik, siap siaga. Masih boleh, ya. Ada orang dia last minute sebab lupa, tak sempat. Hari ni is the day. So dah lama yang mendaftar, jom kita join malam ni untuk webinar yang Tok Abah sangat excited, mudah-mudahan panjang umur dan sihat, iaitu membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Kita bantu orang lain bahagia dan ceria, mudah-mudahan kita pun ceria dan bahagia, ya. Dan banyak tip yang simple tapi magical, simple tapi miracle, keajaiban, ya, dan kesaktian, keajaiban dan kesaktian. Ya, insyaAllah lah. Ramai juga kawan-kawan, ya, ramai juga kawan yang gunakan tagline yang sama dengan Tok Abah. Sebab Tok Abah punya 2021 punya tagline is Magic and Miracle. Semua program yang Tok Abah kenalkan ada magic dan miracle, bukan gimmick tapi real, memang magic dan miracle. Dan program ini juga, kita punya program pagi ini juga dibawakan oleh webinar yang Tok Abah akan kenalkan pada 8 hari bulan Januari. Ini pun menarik, membantu anak belajar dengan efisien, dengan magical, ya, di musim pandemik atau endemik, ya, pada 8 Januari hari Sabtu 10 pagi sampai 12.30 tengah hari. Ini pun seronok, ya. Dah ada mendaftar, dah ramai mendaftar juga. Seronok juga ni. Tok Abah nak share. Tok Abah dah buat pada sekolah-sekolah di seluruh negara, pada pusat-pusat tuition, ya. Dan cikgu-cikgu dan mak bapak yang attend webinar kata sangat-sangat baik, sangat-sangat bermanfaat, ya. Cikgu besar pun geleng kepala, pengetua pun geleng kepala. Jadi Tok Abah nak share dengan ibu bapa untuk membantu anak-anak, sebab ramai mak bapak serah pada guru-guru, serah pada pusat tuition, kadang serah pada pembantu rumah untuk bantu anak-anak belajar. Mana mungkin. Ingat, mak ayah wajib berubah sebelum anak-anak boleh berubah. Mak ayah kena bentuk sikap positif terhadap pembelajaran.
untuk anak-anak seronok belajar. Mak bapak tak suka belajar, tak suka baca buku, tak suka cari ilmu. You suruh anak awak belajar sungguh-sungguh. Mana? Ini kata mengajak anak jalan lurus. Jadi salah satu petua yang Tok Abah akan bincangkan pada 8 dan 9 Januari ialah mak ayah kena berubah secara positif, secara responsif, secara proaktif, ya, untuk mudah sukakan ilmu. Anak-anak awak akan seronok belajar. Dan you caring, you tunjukkan caring. Jangan serah pada cikgu, pada ayah serah pada ibu, ibu serah pada ayah dan sebagainya. Kebanyakannya ayah serah pada ibu lah. So ni kena responsible. Parents kena responsible untuk anak-anak jadi responsible pada 8 Januari insyaAllah. Seronok, ya, seronok. Excited Tok Abah nak share. Come over to our webinar. Pasti berbaloi dan insyaAllah akan memberi manfaat pada satu keluarga. Alright? Okay, so dan jangan lupa ya, untuk mereka yang nak menjalankan ibadah korban, come join our tabung korban. Seronok, berbaloi, berpahala, dan kita akan mencantikkan hidup kita, ya. Cari tunggangan atau kenderaan di padang mahsyar dan dapat pahala yang melimpah ruah lah dengan ibadah korban, ya. Sunnah muakkadah, ya. Alright. Okay, memperkasa gaya hidup sihat melalui amalan sosial. Nombor 11. Ini yang Tok Abah kata menarik ni. Bila kali pertama Tok Abah dengar nasihat daripada seorang ustaz, lebih kurang 40 tahun yang lalu lah. Tuanya aku, tuanya ya Allah. 40 tahun yang lepas Tok Abah dengar, ya. Masa tu Tok Abah masih belajar buat PhD kot. Dia kata apa? Kalau kamu tahu ada orang mengumpat kamu, ada kawan mengumpat kamu, ada jiran mengumpat kamu, salah satu tanggungjawab kamu ialah maafkan dia dan beri dia hadiah. Tok Abah kata, orang mengumpat kita, kita bagi hadiah? Biar betul. Engkau jangan buat lawak bodoh ni. Dalam hati lah, dalam hati. Adakah orang mengumpat kita, kita bagi hadiah? Kita jahil. Yeah? That was 40 years ago. 45 years maybe. Beri hadiah kepada orang yang mengumpat kita. Pasal apa? Ini sunnah Nabi, ya. Ada hadiahnya. Cuba Google, ya. Google Tabayun, check it out. Tentang penasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya di mana orang mengumpat kita, kita kena bagi hadiah. Sebab kata ustaz yang mengajar kami, bila orang mengumpat kita, dia beri kita pahala percuma. Kalau dia ni kaki mengumpat, kaki membawang, kaki menyerai, kaki melengkuas, ya, kaki mentimun, takkan membawang aja, timun pun perlu juga, ya, lengkuas pun, ya, serai pun perlu. So kalau dia dah banyak sangat mengumpat, semua pahala dibagi. Bila kita mengumpat orang, pahala kita bagi kat orang itu. Kalau dah banyak sangat mengumpat, dah tak ada pahala, apa jadi? Dia tak ada pahala nak bagi kat orang yang diumpat. Apa jadi? Watch out, guys. Orang yang mengumpat akan ambil dosa. Dosa orang yang diumpat tu. Dosa orang yang diumpat dia kena ambil. Ni reverse osmosis. Reverse osmosis. Orang belajar sains faham. Jadi munasabah tak? Patut tak kita bagi hadiah pada orang yang beri kita pahala percuma atau ambil dosa kita sebab kita diumpat? Munasabah tak kita bagi hadiah? Boleh kita dah faham tu. Oh, memang patutlah kita bagi hadiah. Dia bagi kita pahala. Mungkin kita selamat kat kubur, ya, selamat kat akhirat sebab diumpat kita. Kita akan terperanjat nanti bila di kubur. Kenapa aku begini selesa? Aku taklah baik sangat pun masa kat dunia. Oh, ramai orang mengumpat kamu, kata malaikat. Ramai orang mengumpat kamu. Kamu dapat pahala banyak daripada umpatan kamu. Watch out, guys. Bila anda mengumpat, Tok Abah pesan kat diri Tok Abah ni, kalau kita mengumpat orang lain, kita bagikan pahala kita pada orang yang diumpat. Kalau banyak sangat orang yang kita umpat, habis dah. Kita dah bankrupt. Dah habis dah pahala. Sebab bagi kat semua orang, sebab kita mengumpat ramai orang. Nampak polis, polis-polisnya. Tengok, dia tengok cakap, ya. Ni contoh. Polis-polis ni bukan polis percaya pun. Berapa ramai polis yang awak umpat? Semua pahala bagi kat polis. Orang-orang SPRM pun. Awak mengumpat orang SPRM pula. Ya. Artis-artis ni. Bukan semua boleh pakai. Orang politik ni semua. Masa banjir pun. Awak mengumpat orang politik. Ni Tok Abah bagi contoh. Bukan Tok Abah mengumpat tau. Bukan Tok Abah mengumpat si polis ke, si SPRM ke, orang ataupun orang politik. Tok Abah bagi contoh. Kau ni kan jangan. Tengok dia pun mengumpat. Janganlah lawyer buruk. Tok Abah bagi contoh, ya. Dia mengumpat ahli politik.
Angkat tangan orang depan Tok Abah ni sekarang ni. Yang ada 454 orang sekarang ni. Siapa yang tak pernah mengata artis termasuk Fadilah Kamsah? Angkat tangan. Angkat tangan yang tak pernah mengata artis termasuk DMFK. DMFK pun artis purba. Buat lawak pun tak faham. Okay? Alright. So, jadi orang yang mengumpat kita, dia bagi pahala percuma kat kita, atau dia ambil dosa kita, wajar tak mereka dapat hadiah? Wajar. Tapi janganlah awak lebih buruk. Kak Beda, saya ni bagi hadiah Kak Beda ni fruit cake saya beli kat depan bank. Jadi saya ambil duit kat bank, ada orang jual cake ni, saya beli fruit cake dengan marble cake ni. RM10 saya nak bagi Kak Beda. Sebab saya dengar Kak Beda mengumpat saya semalam. Jadi Kak Beda dah bagi pahala kat saya. Saya pun nak hadiahkanlah marble cake dengan banana cake. Tak payahlah kau cakap sebab awak mengumpat saya bagi awak banana cake, marble cake. Tak payahlah. Tok Abah memang banyak kali beli marble cake dengan banana cake ni kat depan bank. Ni kisah benar ni. Tapi tak adalah belikan. Nak bagi hadiah kat orang yang kata sebab aku dengan kau mengumpat aku, ni aku bagi hadiah. Tak payah. Bagi hadiah saja. Dalam hati mudah-mudahan dia akan tak pernah insaf. Aku selalu mengata dia kat belakang dia. Dia bagi aku hadiah. Apa belakang saya? Mungkin buang terbiak dia ni. Aku mengumpat dia. Dia bagi aku hadiah. Beri hadiah kepada orang yang mengumpat kita. Itu satu saranan daripada guru Tok Abah, Ustaz Tok Abah, lebih kurang 45 tahun yang lalu. Ada 2-3 kali Tok Abah buat. Ujung-ujung ni tak adalah sebab tak tahu siapa mengumpat kita. Memang rasa nak bagi hadiah, tapi tak tahu siapa mengumpat kita. Sebab tak tahu lah online kan. Mana kita tahu orang mengumpat kita? Tak larat nak baca pun. Okey, nombor 11. Comprende Faham Faham. Nombor 12. Bagaimana nak memperkasa gaya hidup sihat melalui amalan sosial. Didik dan tegur dengan hikmah kawan-kawan dan orang lain yang buat silap ya. Kita kena didik dan tegur. Cara yang mudah zaman sekarang, zaman zaman now. Dia orang kata zaman now, budak sekarang zaman now ni, ya kan, saya kan tak boleh brain lah cara dia bercakap, tak boleh brain. Cannot brain, budak-budak sekarang. Zaman now cannot brain. Aduh. Didik dan tegur dengan hikmah kawan-kawan yang ataupun orang lain yang buat silap. Caranya, Tok Abah selalu sebut apa? Hantar quotation, kata-kata mutiara, ataupun update status yang baik-baik, zikir yang baik-baik, doa yang baik-baik, artikel pendek yang baik-baik, TikTok yang baik-baik. Tok Abah dah dapat TikTok. Tapi kalau nak hantar TikTok, semalam Tok Abah dah sebutkan, untuk orang Islam, kalau kita nak hantar TikTok, ceklah. Ya, kadang-kadang TikTok tu melibatkan wanita yang tak tutup aurat, kita nak forward. Be careful Takut-takut kita kesian orang yang lewat dalam TikTok tu, kita tambahkan dosa dia, kita pun syubhat. Gurau-gurau juga, but this is serious. Tok Abah kena tegur jadi didik dan tegur dengan hikmah kawan-kawan dan orang lain yang buat silap. Kawan tu katalah kasar kat mak bapak dia. Dia jaga mak dia, bapak dia, tapi dia selalu komplain kat kita. Mak aku ni memang tak guna lah, menyusahkan aku. Aku dah stres lah mak aku. Contoh. Jadi kita pun, yalah, kamu ni sebenarnya Allah pilih untuk jaga mak bapak kamu. So memanglah, tapi adik-beradik aku buat lepas tangan je, aku stres betul. Ni banyak kisah-kisah benar yang Tok Abah dengar ni. Jadi kita nasihat dan kita hantar quotation, kata-kata hikmat, ataupun update status tentang fadilat orang yang jaga mak ayahnya. Ada satu kes anak sulung wanita, umur dia dah 30-an, tapi adik-beradiknya sibuk belajar, sibuk nak hidup baru, nak berumah tangga. Dia terpaksa membujangkan dia. Ada ramai, dia ni cantik, orang baik, ramai orang nak pinang dia, tapi dia tolak sebab nak jaga mak dia yang sudah uzur. Dia tak apalah, adik-adik biarlah, adik-adik kerja, adik masuk universiti, adik berumah tangga, biarlah kakak jaga mak. Dia jaga mak dia, sampailah mak dia meninggal dunia. Dia ada masanya nak kena transfer sebab naik pangkat, dia tolak sebab nak jaga mak dia. You know what? Masa mak dia meninggal, umur dia sekitar dekat 40 lah Lepas tu, sebab dia menjaga mak dia dengan penuh keikhlasan. Kita tak tahu ikhlas tak ikhlas, Allah yang tahu. Tapi hasil, natijah daripada khidmat dia menjaga mak dia, dia dinaikkan pangkat yang melampaui batas lah. Orang lain umur 44 belum lagi
grade 5.4 lah ya. Grade 5.4 ni kalau kat universiti dah Profesor Madya kot. Dia umur 44, dia kerja kerajaan, dia naikkan pangkat sampai 3 level ya. Orang lain pun terperanjat. Ya, dulu dia tolak sebab nak jaga mak. Lepas tu dia bertemu jodoh yang sangat baik. Orang baik, orang yang soleh ya. Umur 40 lebih baru berumah tangga. Hadiah dari Allah sebab menjaga mak yang uzur sampai meninggal dunia. So benda macam ni ni kisah benar. Jadi kita kongsikan dengan orang-orang yang ialah sahabat-sahabat kita yang menjaga mak ayah dia ya, yang mungkin sengsara. Bukan senang menjaga orang tua umur 70, 80 dengan karenanya, dengan sensitivitinya, dengan kesihatannya, dengan macam-macam ya, dengan kencing kat situ, buang air besar, meragam ya, tidur ya, komplain. Kerana dia tanya pakcik ni umur 88 ya, dah makan pakcik? Anak-anak aku bukan nak bagi aku makan, padahal baru lepas makan. Kita nampak tadi anak dia suap makan dah kenyang pak, kenyang ya. Lepas tu kita berbual ya, dah makan pakcik? Kita belum. Anak-anak aku kan bagi aku lapar. Jangan. Anak-anak dia pun, tadi dah sendawa dah pegang mulut masih comot lagi. Mulut pun masih comot lagi. Ada pegang-pegang nasi lagi. Dia kata belum makan. Tapi itulah dia. Dengan marah-marahnya, dengan temponya, dengan tak nak mandinya, dengan tak nak pakai pampersnya, tak pakai diapersnya. So ini semua Allahumma salli ala Muhammad ya. Bila kata ujian yang berat untuk anak-anak yang menjaga mak ayah. Jadi kadang-kadang mereka stres, mereka melepaskan geram cerita kat kita pun bagi nasihat, berikan teguran yang baik ya, dan bagikan mereka senjata untuk dapat kekuatan ya, doanya, zikirnya ya, kaedah nak menegur ayahnya dan sebagainya atau ibunya ya. Ramai ya jaga mak ya, ada menantu yang kecil hati kat mak ya, ada menantu tu jumpa Tok Abah lah. Dia kata Tok Abah tak tahan lah mak mentua saya ni. Mak mentua tu umur berapa? 77. Habis dia kena maki saya, dia kata saya pemalas, padahal saya dah penat jaga dia. Dia kata saya pemalas, pengotor, padahal dia yang pengotor, saya pembersih. Jangan, dia ni dah jadi menantu lebih kurang 10-15 tahun lah ya. Jadi dulu dia tengok mak mertua dia sangat baik, sangat understanding, orang bijak ya, bekas cikgu, contoh ya, cikgu ke pegawai ke, jadi very logical, very sensible. Tapi dia sangka maknya yang sekarang umur 77, mak mertua ni macam masa umur 60, masa dia baru berumah tangga dengan suaminya. Dia kata tak, mak mertua awak dia dah macam budak-budak. Dia dah tak berapa kata macam dulu. Bukanlah tak siuman ya. Jadi awak kena layan dia berbeza dengan dulu. Jangan kecil hati sebab dia memang dah tak boleh kontrol diri dia. Dia sensitif, dia tak faham, dia pelupa, dia stres ya. Jangan kamu lah, ya ke, saya ingat dia macam dulu. Itulah dulu dia okey, sekarang dia macam ini, saya dah tak tahan. Lepas tu dia buat baik, dia doakan ke kepala mak mentua dia macam doa baby. Fatihah, ayat kursi, alam nashrah, surah Toha ayat 1 hingga 5. Ni doa untuk anak-anak kita, untuk baby ya. Doakan kat kepala mertua. Fatihah, ibu sekali doa. Ayatul kursi, halau setan iblis yang ganggu gugat dia. Lepas tu al-insyirah, lapangkan kepala, lapangkan hatinya untuk mendahan. Dan surah Toha ayat 1 hingga 5 sebagai doa untuk melembutkan hatinya. Seperti yang berlaku pada Umar Al-Khattab bila membaca surah Toha ayat 1 hingga 5, lembut hatinya. Jadi ulama pesan ni sebagai ikhtiar, sebagai doa untuk melembutkan hati orang tua ini yang sensitif ya. Okey. So tu nombor 12. Nombor 13, mungkin kita berhenti kat nombor 13 ya. Sebab banyak lagi dan masa kita pun dah lebih kurang 45 minit dah Dr. bersamaan dah. Ni patut stop. Kita start at number 13 lah. Tuhan itu ganjil, Tuhan kita berhenti kat witir. Nombor 13. Salah satu cara untuk memperkasa gaya hidup sihat dengan secara yang sosial ialah jaga rahsia kawan, jaga rahsia orang lain. Ya. Siapakah orang yang munafik?
Orang munafik, orang yang hipokrit ialah orang yang bila berjanji dia tidak tepati. Bila diberi amanah dia pecahkan amanah. Ya, bila diberikan tanggungjawab dia tak buat tanggungjawab dia. Bila berjanji dia mungkir, bila berjanji dia mungkir, bila bercakap dia bohong, beri amanah dia pecah amanah. Itu sifat-sifat orang munafik. So aku cerita kat engkau seorang tau. Jangan cerita kat orang lain. Sebab aku ni stres ni. Kata kawan, kata jiran. Oh, insyaAllah, insyaAllah. Dia ni pula punya baik. Dia cakap kat pasangannya. Abang jangan cakap kat siapa-siapa. Dia dah janji cakap kat saya, jangan cakap kat siapa-siapa. So, abang jangan cerita kat siapa-siapa tahu. Dia dah cakap kat siapa-siapa. Kawan kata jangan cakap kat siapa-siapa. Termasuk pasangan awak. Terus main kadang tu abang dah kaunselor orang ke ataupun orang cerita. Apa dia tadi? Adalah. Ya tak boleh cerita. Adalah. Apa masalah dia tu? Adalah sikit. Sebab ini kerahsiaan. Tu abang tak boleh cerita. Walaupun pada pasangan tak boleh. Dah diamanahkan. Jangan jadi munafik. Munafik kalau berjanji dia mungkir janji. Kalau diamanahkan dia pecah amanah. Kalau bercakap dia bohong. Jadi jaga rahsia orang lain. Ini satu amalan gaya hidup sihat secara sosial. Dan ada kaitannya dengan spiritual. Dia kena overlap. Ya? So jaga rahsia orang lain. Bila orang kata tu menceritakan sesuatu masalah, situasi pada anda untuk minta nasihat dan bantuan, kena dirahsiakan masalah itu. Jangan cerita kat siapa-siapa pun. Mungkin kita gunakan kisah dia secara umum. Jangan sebut nama, jangan sebut tempat, jangan sebut kita ubah suai. Kalau orang tu orang perempuan, kita kata laki-laki jumpa saya. Padahal yang jumpa tu orang perempuan. Dia daripada negeri di utara. Ni ada kawan datang daripada selatan tanah air. Jadi dah tukar. Dia umur 20-an. Ni kawan ni umur sekitar 30-an. So, kalau orang yang punya diri kata, itu bukan aku. Aku daripada selatan. Dia, aku perempuan. Dia kata tentang kes laki-laki. Walaupun kes tu kes yang sama. Tapi, kita rahsiakan gitu mudah-mudahan. Sebab, kadang-kadang, kita ni sebagai seorang penasihat, sebagai kaunselor, sebagai guru, sebagai mak bapa, kadang beri nasihat, gunakan contoh dan teladan. Apa kata Les Brown? Don't give a point without telling a story. Don't tell a story without giving out the learning points. Jangan bercerita tanpa nasihat. Jangan nasihat tanpa bercerita. Nak bercerita ni kadang bagi contoh teladan. Kisah orang yang sebenar. Tapi kita kena merahsiakan pula kisah itu. Kita ubah suai dia punya. Kita olah dia punya background supaya orang yang punya diri tahu itu bukan kisah dia. Gitu ya. So jaga rahsia orang lain sebagai salah satu amalan gaya hidup ya yang sihat dari kaca amalan sosial dan spiritual juga. Ya. So itu dia yang Tok Abah nak kongsi hari ni. Jangan lupa. So untuk mereka yang masih nak join Tok Abah pada malam ni masih boleh. Cik Ikin kata boleh ya kalau join pada hari ni siang ni ya, iaitu webinar pada malam ni pukul 8.30 malam. Webinar petua untuk membentuk keluarga yang ceria dan bahagia, seronok, berbaloi, will change your life. You change your life. Ya, will change yourself insya-Allah. Ya, insya-Allah ya malam ni ya. Masih boleh. So ada komen pin kat atas tu link untuk join webinar Tok Abah malam ni. Membentuk keluarga ceria dan bahagia. Mudah-mudahan lepas ni keluarga awak akan ceria dan bahagia. Berubah ya, pasangan suami isteri dan juga anak-anak. This is very critical. Terutamanya dalam suasana now, zaman now ni dalam keadaan sekarang ni ya. Dan pada 8 Januari Sabtu pukul 10 pagi sampai 12 tengah hari membantu anak belajar di masa pandemik. Tok Abah telah gunakan modul ini untuk sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, pusat-pusat tuition, banyak tempat masa pandemik, dan semua yang hadir mengatakan sangat bagus, sangat bermanfaat. Pengetua pun geleng kepala, guru besar pun seronok. Tip-tip ni yang Tok Abah akan kongsi dengan para peserta program webinar pada 8 bulan Januari, membantu anak belajar ya di masa pandemik. Kesian ya, anak-anak dah lama sangat duduk kat rumah, mereka dah tak ada mood, dah tak tahu macam mana nak attend kelas ya. Mood dia berbeza ya. PDPR pun ponteng sampai 50-60% pelajar ponteng PDPR. Kesian cikgu, kesian sekolah. Sekolah nak bantu tapi mak bapak tak tahu bagaimana nak bantu anak-anak. So let's discuss ya pada 8 Januari. Berbaloi insya-Allah. So itu dia ya, dan jangan lupa
Untuk mereka yang nak menjalankan ibadah korban, please join ya, tabung korban ya secara online. Kita sama-sama berkorban musim akan datang ni ya. Now everybody can korban. InsyaAllah seronok Tok Abah ya. Memang mengesahkan Tok Abah jadi dutanya. So jumpa lagi. Minta ampun, minta maaf. Sampaikan Assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru, selamat menimang cucu, menimang cahaya mata, dan selamat bertugas. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.